Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Maklim harap kamu semua sihat di rumah bersama ahli keluarga kamu masing-masing lah. Baik, insyaAllah hari ini kita nak buat perbincangan untuk latihan daripada buku aktiviti. Okey, latihan daripada buku aktiviti untuk pelajaran 4 iaitu Muslimah Mujahadah. Baik, jom kita tengok. Baik, muka surat 58. Okey, arahan dia ialah susunkan huruf-huruf berikut untuk membentuk perkataan yang betul berdasarkan pembayang yang diberi. Okey, soalan yang pertama. Okey, Fatimah ialah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Okey, bila dikata terakhir bermaksud mestilah merujuk kepada bongsu. Okey, jadi kita ambil daripada huruf-huruf yang dibagi ni, kita susunlah supaya jadi perkataan bongsu. Okey, ba, waw, nga, sin, waw, bongsu. Okey, baik, seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Saidina Ali ialah pasangan hidup Fatimah. Okey, pasangan hidup. So dekat sini pasangan hidup lelaki ialah suami. Okey, jadi kamu susun huruf-huruf ni supaya menjadi suami lah. Okey, perkataan suami. Okey, sin, waw, alif, mim, ya, suami. Okey. Baik, seterusnya soalan 3. Fatimah sentiasa memberikan layanan yang baik kepada bapanya. Okey, layanan yang baik ini kita boleh juga sebut sebagai khidmat. Okey, khidmat. Jadi macam mana nak ejak khidmat? Khodal mim ta. Khodal mim ta, khidmat. Okey, soalan yang seterusnya. Baik, soalan 4. Fatimah seorang ibu, isteri dan anak yang patut dicontohi. Okey, so kalau boleh dipatut dicontohi ni, kita sama ada soleh ataupun solehah. Okey, dalam kes ni untuk perempuan jadi solehah lah. Okey, macam mana nak eja solehah? Sod, alif, lam, ha, ta marbutah. Okey, solehah. Okey, solehah. Okey. Baik, soalan muka surat 59. Okey, arahan dia bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan yang pertama, siapakah Fatimah Az-Zahra? Okey, A. Kakak Sayyidatina Aisyah, B. Puteri bongsu Abu Bakar, C. Puteri bongsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan D. Isteri Zubair Al-Awwam. Okey, so jawapan dia C. Puteri bongsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, soalan yang kedua. Bagaimanakah layanan utama Fatimah Az-Zahra kepada ayahnya? A. Ikut serta berperang. B. Ikut serta berhijrah ke Madinah. C. Layanan baik sehingga akhir hayat ayahnya. D. Menghantar makanan kepada ayahnya. Okey, so apakah jawapannya? Okey, jawapannya ialah C. Layanan baik sehingga akhir hayat ayahnya. Okey, ketika Nabi sakit pun dia ada di sisi Nabi untuk nak bagi khidmat. Okey, khidmat yang akhir ataupun khidmat yang penghujung sebelum ayah dia ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey. Baik, soalan 3. Pilih penyataan yang tidak benar. Okey, Maklim dah garis dah siap-siap kat situ supaya kita tak tersilap. Pilih penyataan yang tidak benar tentang Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Okey. A. Suaminya bernama Zubair Al-Awwam. B. Merupakan puteri bongsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. C. Melahirkan 2 orang anak iaitu Hasan dan Husin. D. Pernah mengalami peristiwa duka iaitu kematian ibu dan kakak-kakaknya. Jadi apakah jawapan?
yang tidak benar, pernyataan yang tidak benar tentang Sayyidatina Fatimah. Okey, jawapannya ialah A. Okey, suaminya bukan Zubair Al-Awwam, suami dia ialah Saidina Ali. Baik. Soalan muka surat 60. Okey, arahan dia jawab semua soalan. Okey, soalan yang pertama. Siapakah nama suami Fatimah Az-Zahra? Okey, apakah nama dia? Saidina Ali bin Abi Talib. Baik, soalan kedua. Apakah tugas Fatimah Az-Zahra sebagai isteri apabila suaminya keluar berperang? Okey, apa yang dia buat bila suami dia keluar berperang? Beliau mengambil alih tugas suaminya, iaitu dengan mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak yang soleh. Baik, yang ketiga. Apakah kelebihan yang ada pada diri Fatimah Az-Zahra? Okey, apakah kelebihan yang ada pada dia? Okey, segala penderitaan yang dia lalui telah membentuk peribadinya menjadi seorang yang tabah dan kuat pendirian. Okey. Jadi dia banyak lalui perkara-perkara yang sebagai dugaan lah kita panggil kesusahan ataupun dugaan dalam hidup dia. Okey, yang mana dia kematian ibu, kematian kakak-kakak dia, kemudian dia pernah juga berlapar apabila di kepung okey, di kepung. Okey, dan dia juga tengok sendiri dengan mata dia apa yang orang kafir Quraisy lakukan kepada ayah dia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi semua benda tu telah membentuk peribadi dia jadi orang yang tabah. Orang yang tabah maksudnya tak kira lah apa yang berlaku, dia tetap kuat. Okey, dia tak mudah goyang. Ni lagi kalau ada kematian terus pengsan, terus menangis sampai tak mau keluar bilik ke apa, tak, dia tak macam tu. Dia seorang yang tabah, dia seorang yang kuat. Okey. Okey, yang keempat, nyatakan dua faedah yang kamu peroleh apabila mencontohi sifat-sifat terpuji Fatimah Az-Zahra. Okey. Yang pertama, sabar dan tabah menghadapi kesusahan untuk memperolehi kesenangan. Okey, so jadi kita kena sabar dan tabah apabila kita hadapi kesusahan, dan faedahnya ialah kita dapat perolehi kesenangan. Okey. Yang kedua, tingkah laku yang mulia akan menjadi contoh kepada orang yang lain. Jadi kalau kita berkelakuan baik, okey, sifat-sifat yang baik yang terpuji yang kita buat tu akan dicontohi orang lain, dan kita akan dapat manfaatnya, terutamanya nanti dekat akhirat lah. Okey. Okey, orang yang ikut kita, apa benda baik yang kita buat, semuanya akan jadi saham pahala kita dekat akhirat. Apatah lagi kalau kita dah meninggal dan ilmu ataupun benda baik yang kita ajak tu, kita tunjuk tu, orang ikut, kita dah masuk dalam kubur ke apa ke, pahala masih lagi berjalan selagi mana orang tu mengamalkan apa benda baik yang kita tunjukkan ataupun ajarkan. Okey. Baik, muka surat 62. Okey, yang ni berkenaan dengan Asma binti Abu Bakar pula. Okey, pandu unta Asma Abu Bakar untuk pergi ke gua di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bersembunyi. Okey, so gua apa yang Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, bapa kepada Asma ni, bersembunyi. Okey, Gua Hira bukan Gua Hira tu tempat Nabi dapat wahyu tu kan. Okey, Iqra tu. Okey, Gua Ar-Rumah bukan juga. Okey, Gua Sur. Okey, Gua Sur. Jadi pandukan unta tu supaya sampai dekat Gua Sur. Okey, yang bawah sekali tu. Okey. So yang ni Mak Lin dah buat dah laluan dia. Jadi kamu boleh guna laluan lain, okey, tak ada masalah, asalkan sampailah ke Gua Sur tu. Tak kiralah kamu nak pusing cara jalan jauh ke, jalan yang ke atas ke, berpusing-pusing ke, tak kiralah apa pun, asalkan sampai ke Gua Sur. Okey. Baik, masih lagi muka surat 62. Salin ayat di bawah
dalam tulisan qad nasakh seperti yang telah dicontohkan. Salin ayat di bawah dalam tulisan qad nasakh seperti yang telah dicontohkan. So kita kena tulis macam ni lah. Zatul Nitokhain adalah gelaran bagi Asma Abu Bakar. So kamu tiru sebiji-sebiji lah. Setakat mana yang boleh lah. Kalau tak ada pen khot tu, boleh buat pakai pensil ke apa ke. Setakat mana yang boleh lah. Baik, muka surat 63. Bulatkan jawapan yang betul. Siapakah Asma binti Abu Bakar? A. Anak Nabi Rasulullah SAW. B. Anak Khalifah Islam Saidina Abu Bakar. C. Isteri Nabi Rasulullah SAW. D. Isteri Khalifah Islam Saidina Abu Bakar. Jawapan dia ialah B. Anak kepada Khalifah Islam, iaitu Saidina Abu Bakar. Apakah, baik, soalan yang kedua, apakah sumbangan Asma binti Abu Bakar dalam sejarah Islam? A. Menghantar makanan kepada Rasulullah SAW dan bapanya di gua. B. Berhijrah bersama orang-orang muhajirin. C. Merawat tentera Islam di medan perang. Dan D. Berperang bersama Rasulullah SAW. So jawapan dia ialah A. Menghantar makanan kepada Rasulullah SAW dan bapanya di gua Sur ketika peristiwa hijrah. Baik. 3. Siapakah nama anak Asma binti Abu Bakar yang telah mati syahid akibat disalib? Hasan, Hujjaj, Zubair al-Awwam, Abdullah bin Zubair. Jawapannya ialah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Baik, muka surat 64. Jawab semua soalan. Soalan yang pertama, nyatakan punca yang menyebabkan Asma binti Abu Bakar digelar Zatul Nitokhain. Apa yang menyebabkan dia digelarkan dengan gelaran tu? Sebab waktu peristiwa hijrah tu, dia kan bawa makanan ke atas bukit, ke dalam gua Sur tu, nak pergi tu memang susah. Dan kalau siapa yang kamu berkesempatan untuk pergi ke sana, boleh tengok sendiri gua Sur tu macam mana. Keadaan bukit tu macam mana. Kita memang kagum lah. Kalau kita tengok bukit tu, kita mesti rasa kagum. Macam mana Asma ni boleh panjat bukit tu dan masuk ke gua tu untuk bagi makanan kepada ayah dan juga Rasulullah SAW yang sedang bersembunyi sebelum berhijrah ke Madinah. Sepatutnya mereka terus berhijrah ke Madinah, tapi disebabkan ada cubaan untuk nak bunuh Rasulullah, jadi mereka tak pergi ke Madinah terus. Mereka bersembunyi dulu di Gua Sur tu. Jadi apa yang menyebabkan dia digelar dengan gelaran Zatul Nitokhain ni? Sebab tali pinggang dia telah dibelah dua oleh Rasulullah SAW untuk mengikat makanan di unta dan di pinggangnya. Untuk pastikan makanan tu tak jatuh lah. Macam tu. Baik, soalan yang kedua, siapakah nama suami Asma binti Abu Bakar? Apakah nama suami dia? Zubair al-Awwam. Zubair al-Awwam. Soalan yang ketiga, nyatakan bukti yang menunjukkan ketabahan dan kesabaran Asma binti Abu Bakar. Ketabahan dan kesabaran terbukti ketika mayat anaknya Abdullah bin Zubair yang telah mati syahid disalib oleh Hujjaj di atas sebatang kayu selama setahun. Baik, yang keempat, soalan yang keempat, nyatakan dua kepribadian Asma binti Abu Bakar yang boleh dijadikan contoh. Apa peribadi dia yang kita boleh contohi?
Okey, yang pertama ialah berani. Okey, berani menghantar makanan di tempat persembunyian hijrah Rasulullah SAW dan ayah dia. Okey, berani ya. Okey, sebab dia perempuan. Kan? Tapi walaupun dia perempuan tapi dia berani. Okey, kalau lelaki berani tu tak pelik sangat. Ni perempuan berani. So kita kagum. Okey. Yang kedua, sabar, pemurah, kuat azam, cekal hati dan tabah. Tu semua peribadi-peribadi dia yang kita boleh contohi. Baik, soalan yang kelima. Okey, dan soalan yang terakhir lah. Okey, nyatakan dua sumbangan Asma binti Abu Bakar dalam sejarah Islam. Okey, apakah sumbangan dia dalam sejarah Islam? Yang pertama, sumbangan pertama ialah sumbangan pertama beliau kepada Islam adalah ketika peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, di mana dia ditugaskan untuk membawa makanan kepada Rasulullah SAW dan ayah dia yang bersembunyi di Gua Thur. Okey, yang kedua, sentiasa memberi sokongan kepada suami dan anaknya dalam memperjuangkan Islam hingga mereka syahid dalam peperangan. Okey. So anak dia syahid dalam peperangan, suami dia pun syahid dalam peperangan. Okey, dan dia bagi sokongan. Bukannya dia kata tak payah duk pi lah, satgi mati ke apa ke, tak. Okey, sebaliknya dia memberikan sokongan. Okey, dia kata tak apa, kalau mati pun mati syahid. Okey, semua orang nak mati syahid. Istimewa dia ialah dia boleh masuk ke syurga mana-mana yang dia nak dan mengikut pintu mana pun yang dia nak. Tu istimewa. Okey, sebab ada orang yang boleh masuk ke dalam syurga melalui pintu puasa sebab dia banyak puasa. Ada orang yang masuk syurga sebab melalui pintu zakat sebab dia banyak bagi zakat. Ada orang yang masuk syurga melalui pintu solat sebab dia banyak buat solat. Solat sunat, macam tu. Okey, jadi pintu syurga ada banyak. Tapi untuk orang yang mati syahid, istimewa dia boleh masuk ikut pintu mana yang dia nak. Tu. Okey, istimewa sangat. Jadi semua orang nak mati syahid. Kalau kita diberi peluang, kita pun nak mati syahid. Okey, baik. So macam tu saja untuk hari ini. Jadi sampai kat situ je soalan dia. Okey, soalan 5. Jadi kamu boleh tengok jawapan kamu sama ada sama dengan muallim ataupun berbeza. Kalau berbeza pun selagi mana betul kena dengan soalan yang ditanya, muallim anggap kamu betul lah. Okey, dan kamu pun anggap kamu betul lah. Okey, baik. So yang tu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.